Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So kali ini saya ingin share bagaimana satu lagi kaedah cara bagaimana kita nak buat dengan cepat isi kandungan. Dan ini lagi efisien dan saya nampak yang ni lagi bagus, yang mana dia boleh setting numbering pada setiap ni secara automatik terus berdasarkan apa isi kandungan ataupun dokumen, paperwork dan atau assignment yang kita buat ni. Terus dia akan setting berdasarkan apa yang telah kita tulis. Macam contoh ini, daripada keseluruhan ni, ini adalah yang telah kita tulis dan automatik pada page yang pertama. Terus muka surat diberi diletakkan secara automatik. Okey. Okey, terima kasih pada tuan-puan yang stay bersama saya. Okey, so saya akan tunjukkan bagaimana kaedah kita nak buat isi kandungan dengan cepat menggunakan fungsi yang sedia ada dalam Microsoft Word 2010. Okey, pertama sekali kita draft isi kandungan. Okey. Yang peringkat mula-mula saya isi kandungan. Sekarang ni kita tak buat isi kandungan. Kita terus pada apa yang kita nak masukkan dalam assignment. Biasanya ada 5 isi kandungan yang biasa kita masukkan lah. Pertama, pendahuluan. Kedua, objektif. Ketiga, tujuan. Keempat, biasanya justifikasi. Kelima, analisa data. Keenam, aktiviti. Okey, ketujuh, rumusan atau biasanya kesimpulan lah. Okey, ini adalah yang biasa kita buat lah. Dan ini biasanya kita akan pageskan pada kedudukan secara page layout. Kita akan breakkan terus dia punya kedudukan. Biasanya itu yang paling cepat dan efisien lah yang kita boleh guna untuk dalam assignment dan sebagainya. Okey, ini kalau tuan-tuan tengok, kita akan letakkan numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so untuk memudahkan proses, sekarang ni kita asingkan terus. Contoh pendahuluannya biasanya dalam satu page lah. Dan objektif kita pergi pada kita insert, kita ni page break pada page yang kedua. Kita tekan OK. Kita terus pergi pada page yang kedua. OK, tengok ini page yang kedua. OK. Tujuan biasanya pada page yang pertama juga dengan objektif. Justifikasi kita masukkan pada page yang ketiga. Okay. Page yang ketiga. Analisa data kita masukkan pada page yang keempat, page break. Okay. Sama juga aktiviti kita masukkan pada page yang kelima. Dan rumusan kita masukkan pada page yang ke-6. Okay. Secara tak langsung kita dah templatekan kita punya assignment ataupun paperwork. Okay. Ada 6 page semuanya. Okey. So, kaedah yang saya nyatakan tadi, bagaimana kita boleh jadikan setiap isi kandungan ni secara automatik. Okey, contohnya yang ni kita akan jadikan pendahuluan, kita letak pada page yang kedua. Okey, page yang pertama ni akan jadi page isi kandungan lah. Okey, pertama sekali step dia senang saja. Tuan-tuan klik pada pendahuluan. Tuan-tuan set heading 1. Okey, lepas tu set balik numbering 1. Okey. Dan seterusnya objektif dan tujuan kita headingkan juga.
dan kita klik numbering. Okey. Seterusnya sama juga yang lain-lain, justifikasi dan seterusnya. Kita akan tekan heading, masukkan numbering. Okey. Ini analisa data, heading, numbering. Okey. Dan activity, heading, numbering. Okey. Dan last kali rumusan, kita heading, masukkan juga numbering. Okey. Okey, sekarang ni semua dah ada heading. Step pertama dah selesai. Dan step kedua, tuan-tuan pergi pada page yang pertama semula. Okey, ini adalah page pertama. Dan tuan-tuan pergi pada references. Okey, di sinilah dia punya kekunci ataupun function yang sedia ada dalam Microsoft Word untuk kita memudahkan proses buat isi kandungan. Dalam bahasa Inggerisnya table of contents. Okey. So tuan-tuan klik table of contents dan tuan-tuan ambil automatic table 1. Okey. Secara automatik terus keluar pendahuluan pada muka surat kedua, objektif pada muka surat ketiga, tujuan pada muka surat yang ketiga. Okey, so konten ni kita tukar kepada isi kandungan dan kita bawa ke tengah. Okey, so selesai. Automatik akan ada pendahuluan hinggalah rumusan. Automatic pages akan dapat kita kena pasti. Okey, kita buat secara automatik. Okay. Katakan tujuan. Tujuan ni kita nak buat page yang berlainan dengan objektif. Okey, ini tambahan lah, ilmu untuk tuan-tuan. Kita page breakkan juga. Klik pada tujuan ni, dan tekan button page break. Okey, tujuan pada muka surat berlainan dengan objektif. So di sini perubahan pages belum berubah kan. So tips dia senang saja. Kita balik, kita endorsekan balik table of content. Tuan-tuan klik automatic table 1. Automatic, cuba tuan tengok ini muka surat ketiga dan ini objektif muka surat ketiga. Tujuan adalah di muka surat yang keempat. Selesai. Itu saja tuan-tuan. Perkongsian pada kali ini diharapkan bermanfaat lah pada kita semua, yang terutama golongan belajar yang sambung belajar macam saya, dan golongan yang bekerja pun boleh gunakan konsep ini dalam buat paperwork dengan mudah lah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.